Sekarang ni kita orang dalam perjalanan menuju ke sekolah Fatimah. Okay, ini cabaran yang perlu dilakukan bila dalam tempoh PKP macam ni kan. Kebanyakan anak-anak terpaksa belajar daripada rumah lah. Bukan kebanyakan, memang semua anak-anak terpaksa belajar dari rumah. Dia sekarang bila anak-anak lebih kurang bahaya macam ni kan, 5 tahun, 6 tahun duduk rumah bukan nak belajar. Tak belajar. Diorang ni hanya tengok TV, Cocomelon, Diana and Roma dekat YouTube kan. Itu satu benda yang paling aku risaukan lah. Sebab pembelajaran anak-anak kita tercicir tau sepanjang PKP. Dan kita telah menghadapi PKP yang ini kali ketiga, PKP 3.0. Kita orang dah sampai dekat sekolah. Tadika kemas, tapi cikgu dia pula tak ada. Cikgu dia belum sampai kot kan. Sebab cikgu dia keluar sekejap ke apa. Bila dalam tempoh macam ni kan, pembelajaran anak-anak tu memang terganggu dan terkesan sebenarnya. Sebab bila orang tak pergi sekolah kan, kalau duduk rumah dengan mak bapak yang terpaksa work from home kan, nak uruskan anak-anak, nak uruskan pembelajaran anak-anak, nak uruskan rumah, kejar-kejar sebenarnya susah. Satu dilema yang memang dihadapi oleh bukan saja ibu bapa, tapi khususnya anak-anak kita dalam dunia, dalam zaman COVID ni tau. Are you happy? Seronok tak adik pergi sekolah? Okay, spray. Happy? Pergi sekolah? Seronok pergi sekolah. Adik ambil apa tadi? Dia ambil apa dekat sekolah? Kerja sekolah. Tunjuk kat saya. Tunjuk kat ya. Buku scrap saya. Tema hargai air. Okey. Yang paling penting kena buat, okey? Fatimah, nombor Cocomelon, nombor YouTube, nombor Diana Aroma. Boleh tak? Kerja sekolah kena buat tau. Hari ni aku nak bercakap tentang sistem pendidikan negara sewaktu PKP. Sistem pendidikan negara kita sekarang ini memang dalam satu keadaan yang agak lemah pada pendapat aku. Sebab kita dah PKP 3 kali. Ini adalah PKP yang ketiga 3.0. Kita sudah duduk di dalam suasana COVID-19 sekitar setahun setengah dan masih lagi tak ada perubahan dalam sistem pendidikan. Tun Farul Azri, beliau melahirkan keprihatinan tentang jurang yang wujud antara mereka yang belajar secara online di bandar dengan pelajar-pelajar di luar atau pinggir bandar. Cool FM melalui telefon sebagai salah seorang ibu bapa yang ada anak yang sedang menjalani PDPR. Dan isu yang aku keutarakan dari dulu sampai sekarang sama je. Concern saya, pandangan saya pada ibu bapa dan guru-guru. Macam contohnya, cikgu sekolah anak saya pagi tadi, dia sendiri mempunyai 3 orang anak lain yang bersekolah. Dia sendiri, cikgu tu sendiri mempunyai 3 orang anak lain yang bersekolah yang turut mempunyai kelas atas talian yang lain. Jadi mana dia nak mengajar, mana dia nak tengok anak belajar pula Masalah-masalah yang belum ada solution.
Dan di kawasan itu yang saya kenal pasti ramai ibu bapa yang berpendapatan rendah dan tak ramai yang mampu adakan gadget untuk anak-anak atau macam iPad ataupun telefon lain apatah lagi laptop kan. Dalam minggu lepas kan, aku buat satu posting tau dekat Facebook. Aku sebenarnya dah tak ada Facebook dah hampir 2 tahun dan aku baru buka balik Facebook aku. So sebab nak jumpa kawan-kawan lama apa benda semua kan. Masa kerajaan umumkan pelan pemulihan negara, jadi aku tulis sesuatu dekat Facebook. Bila aku tulis sesuatu kat Facebook tu, aku kata Alhamdulillah okey kan, pelan ni apa semua okey, tak ada. Aku tak nak komen banyak pasal pelan pemulihan negara ni kan. Tapi aku tertanya-tanya dalam posting aku tu, aku tulis lah, aku cakap kat mana pendidikan kan? Kat mana perginya pendidikan? Apa yang akan jadi pada pendidikan? Apa akan jadi pada kita punya anak-anak? Apa akan jadi pada kita punya guru-guru? Apa akan jadi pada kita punya persekolahan, pembelajaran anak-anak? Itu aku punya main concern tau. Dan dalam posting tu ada seorang kawan aku, bukan kawan baru tau, kawan dah lama, bertahun-tahun aku kenal. Dia macam bengang-bengang aku, dia macam marah-marah aku. Dia kata dia ada dia punya own argument lah, which is aku tak ambil pot sangat pun sebab aku tak simpan dalam hati kan. Cuma aku tertanya, kau tak nampak ke masalah-masalah yang ada ni kan? Berita ni ditulis 16 Oktober 2020. Malaysia perlu ubah sistem pendidikan. Pendekatan negara luar memotong kurikulum atau silibus pembelajaran dalam mendepani krisis COVID-19 wajar dicontohi negara ini berbanding masih mengikut sistem lama. Ini dekat sini poin yang sangat penting. Kita punya kurikulum dengan silibus, bila buat PDPR, masih lagi menggunakan kurikulum dan juga silibus yang sama sewaktu dalam darjah. Ini daripada berita harian Jun 19 hari bulan 2021. Baru berapa hari yang sudah perbaiki pelaksanaan PDPR 2.0 atasi isu keciciran pelajar. Tidak dinafikan PDPR di negara ini jika merujuk kepada manual PDPR yang dikeluarkan KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, adalah gabungan kaedah dalam dan luar talian. Namun keciciran dan data mengenainya belum dikongsikan. Pada peringkat ini, data kehadiran pelajar sepanjang PDPR seharusnya sudah dikongsikan kerana ia masuk fasa ketiga pelaksanaan. Kat sini pun jadi satu isu. Kenapa tak kongsi? Data ni benda penting tau. Sebab ibu bapa perlu tahu. Kehadiran murid kurang memberansangkan, ditambah pula kekangan data, akses peranti dan capaian internet terbatas antara faktor penyumbang. Ini main point dia. Ini masalah yang antara masalah yang utama. Keluarga yang tinggal di kawasan yang sedikit pedalaman, jadi diorang ada masalah capaian internet, diorang ada masalah laptop, gadget, handphone, diorang ada masalah tu. Dan masalah-masalah ni kan bukan satu masalah yang kecil tau. Ini satu masalah yang besar. Bila benda-benda ni berulang-ulang berlaku, makanya pembelajaran anak-anak diorang terganggu dan tersekat. Dan ini amat-amat menyedihkan. Kita dah tahun 2021 tau. Tapi kemajuan teknologi yang ada dekat kawasan pedalaman masih belum setara dengan bandar. Itu yang menjadikan masalah sebenarnya. Macam aku cakap, sad but true. This is the reality issue yang ramai orang hadapi. Dan aku frust tau. Bukan aku nak blame government, kata government tak nampak ke apa kan. Aku percaya diorang pun sedang cuba melakukan sehabis baik yang diorang boleh kan. Macam baru-baru ni diorang bagi handphone kepada pelajar, tapi ada pula kes yang handphone meletup lah, itulah inilah kan. Which is aku tak nak judge orang, tapi yes, things happen tau. Benda-benda jadi tau. Dan aku rasa tak best lah. Aku rasa sangat-sangat tak best. Solusi yang aku baca dekat internet kan, ada yang kata potonglah sedikit silibus, kurangkan kurikulum, at least do something lah. And dalam pelan pemulihan negara perlu ada pendidikan. Tekankan. Ini masalah kita. Masalah dia sekarang, antara miskin dengan miskin tegar, dia dah semakin kurang. Dia dah jadi 1, sini 2 dan ini dah jadi 3. Kalau asalnya dulu di Malaysia kita ada 5
peringkat kehidupan manusia kat Malaysia. Tapi sekarang ni dah tinggal 1, 2, 3. Miskin dengan miskin tegar sekarang sama. Tambah-tambah lagi dalam keadaan PKP macam ni kan. Mid class semakin halus dan semakin halus. Kayangan tetap di atas. Kenapa aku buat dalam bentuk piramid? Sebab jumlah rakyat miskin adalah jumlah yang paling banyak. Rakyat miskin adalah rakyat yang paling banyak mendiami di Malaysia. Middle class hanya ada sikit tu je, dan kayangan hanya segelintir sahaja. Maksudnya tak ramai orang duduk di peringkat yang tertinggi dekat atas piramid ni. Ini adalah piramid kehidupan. Poin aku yang aku nak tunjukkan ialah bahagian miskin tegar dengan miskin biasa ni dah semakin, semua orang sekarang seolah-olah dah jadi miskin tegar. Ini kat sini. Middle class dah jadi semakin nipis. Lama-lama kan, bila middle class ni dah tak ada, dia hanya akan ada dua golongan je, iaitu kayangan dan juga miskin. Ini isu yang berlaku. Murid-murid pula, orang-orang yang kat atas ni, dia tak jadi masalah tau. Sebab anak-anak diorang pergi sekolah international school, anak-anak diorang pergi sekolah-sekolah yang dahsyat, anak-anak diorang pergi kepada persekolahan yang memang tip-top. Internet di rumah laju. Diorang mampu beli laptop, mampu beli iPad, apa sahaja yang boleh digunakan untuk PDPR. Jadi diorang tidak ada isu. Yang menjadi isu sekarang ni adalah murid-murid yang kat bahagian bawah ni. Murid-murid bahagian bawah ni, diorang tak ada internet. Dan kalau ada internet pun, capaian internetnya sangat-sangat perlahan, tak laju. Jadi mempunyai masalah. Masalah gadget and laptop tak ada, handphone tak ada. Jadi susah tau nak buat PDPR. Inilah masalah yang membebani ramai pelajar-pelajar di Malaysia. Sebagai ibu bapa, aku sedih. Walaupun aku bersyukur, alhamdulillah aku dapat adakan laptop untuk anak-anak aku. Aku dapat sediakan keperluan dia orang untuk belajar. Tapi macam mana dengan orang lain? Dan itu yang membuatkan aku fikir waktu aku buat posting kat dalam Facebook tu, dan aku tak tahu kenapa ada orang boleh terasa dengan posting tu kan. Sebab aku hanya bertanyakan pada realiti tentang macam mana anak-anak yang belajar ni kan. Kesian kat diorang tau. So kalau korang ada komen, ada cadangan, solusi dalam masalah ni, tulis kat komen bawah. Moga-moga video ni boleh membuka mata pihak-pihak yang berwajib dan diorang tahu kan apa yang diorang patut buat. Aku sayang Malaysia. Aku sayang Malaysia, tapi negara ni pada aku dah. Last but not least, kalau boleh segerakanlah vaksin. Tolonglah segerakan vaksin agar semua orang boleh hidup balik seperti sedia kala, seperti normal dan seperti asal. Kalau semua orang dah vaksin, dah mencapai immuniti kelompok, sekolah mesti buka. Bila sekolah buka, alhamdulillah, mudah untuk anak-anak. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.